Okey, tak record lagi. Itulah. Kan? Nasib baik Nur Ain Sabrina ingatkan. Kalau macam tu cikgu lantik Nur Ain Sabrina jadi ketua kelas lah. Boleh? Nur Ain Sabrina jadi ketua kelas. Boleh Nur Ain? Boleh boleh. Oh, Nur Ain Sabrina boleh. So Aira Batisha kamu jadi ketua kebersihan lah. Boleh? Ketua membawang tadi sih. Ketua membawang. Okey. Naufal, cikgu suka yang itu. Okey. So Aira jadi ketua kepada ketua kelas. Nur Ain Sabrina ketua kelas. Naufal jadi Aira Batisha jadi ketua kepada ketua kelas. Kemudian Naufal jadi ketua kepada ketua kelas. Dan juga yang lain-lain ni, okey, macam Jashvin akan jadi ketua kepada ketua kelas. Banyak ketua dah. Okey, dia macam tu. Okey, nice. Okey, baik. Berapa banyak ketua dah. Alright. So, kita akan lihat, okey, berkaitan dengan kita nak buat kaedah bertulis. Okey, so kita akan lihat. Okey, semua dah siap ni Okey, kita nak buat tentang kaedah bertulis. Okey, cikgu akan padam ni tau. Dia macam whiteboard lah, cikgu padam cikgu padam ni. So, cikgu buat yang baru. Okey, baik. Sebelum tu cikgu save dulu, kemudian cikgu akan clear all drawings. Okey. Baik, sekarang kita akan buat yang baru iaitu okey, di ruangan seterusnya. Okey, mungkin tadi kita buat di ruangan yang pertama tau. So sekarang ni kita buat ruangan yang selain daripada itu, seterusnya. Di sebelah dia ke, di bawah dia ke. Okey. So ruangan seterusnya ini kita akan buat iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis ataupun kita tulis macam inilah. Okey, proses. Proses kaedah bertulis. Okey. Baik, proses kaedah bertulis itu penting. Yang pertama, okey. So kita akan kotakkan dia. Okey, proses kaedah bertulis dan kita akan kotak. Yang pertama iaitu kita akan ambil kenal pasti. Okey, sumber. Mula-mula kenal pasti sumber. Iaitu kenal pasti sumber bagi sesuatu untuk sesuatu peristiwa. Okey, peristiwa. Baik. Mula-mula kenal pasti sumber. Kemudian yang kedua, kita akan buat, cikgu ketengahkan sikitlah. Takut korang tak nampak Okey, yang kedua iaitu okey, mengesahkan, maknanya sahkan sumber sahkan sumber bertulis. Okey. Baik, sahkan sumber bertulis. Nak sahkan di mana? Okey, sahkan di di museum ataupun di arkib. Kita sekadar tulis beberapa je. Okey, sahkan sumber bertulis. Okey, iaitu di museum ataupun di arkib. Yang ketiga, okey, kita akan buat kumpul dan simpan. Kumpul dan simpan sumber. Okey. Kumpul dan simpan sumber. Untuk apa? Untuk jadi rujukan. Okey. Jadi rujukan semula. Okey gitu. Dan kemudian kemudian yang seterusnya kita akan buat iaitu guna peralatan. Okey, guna alat yang sesuai. Guna alat yang sesuai untuk apa? Untuk analisis data. Guna alat yang sesuai untuk analisis data itu ataupun analisis sumber. Kita boleh tulis analisis sumber lah, lebih mudah. Okey. Dan kemudian dan kemudian kita akan buat untuk sasar, dan yang terakhir kita akan buat iaitu menganalisis. Analisis sumber tersebut. Dan daripada sinilah kita akan kita akan buat penjelasan tentang sumber. So
Itu adalah proses-proses dia. Sekejap, cikgu naikkan. Okey, so cikgu akan buat macam mana ni? Okey, cikgu akan buat kotakkan dia begini. Sebelum itu, mungkin kita kena tukar color lah sikit. Okey, iaitu kita akan buat dia begini. Kenal pasti sumber. Kemudian sahkan sumber bertulis di Museum Archive ataupun di Archive. Kemudian kita akan buat kumpul dan simpan sumber untuk jadi rujukan semula. Kemudian guna alat yang sesuai. Dan kemudian kita buat analisis sumber, iaitu penjelasan tentang sumber. So, daripada sini kita nak buat macam mana? Okay. So, kita akan buat, mana pula pen aku? Okay. So, kita akan buat arrow ada begini. Begini. Alah, jangan kelabunya. Okay. Baik. Kelabu tak cantik. Kita akan buat merahnya. Okay. So, kita akan buat begini. Okay. Arrow. Kemudian, kita akan buat arrow. Dan begini arrow. Dan kemudian begini arrow. So, dia akan ada arrow dia begitu. Jadi, barulah kita kata, oh inilah proses kaedah bertulis. Okay. Kenal pasti sumber. Dan kalau the best part is kalau kita boleh vanishing ke? Okay, spotlight. Okay, kalau kita boleh macam mana spotlight ni? Ush. Boleh spotlight. Okay. Okay, dapat? Okay, kaedah bertulis. Okay, so ini dia punya flow tentang kaedah bertulis. Okay, kita nak buat pula tentang kaedah apa? Okay, kaedah lisan. Kita nak buat kaedah lisan. So, proses okay, ataupun 3 tahap kaedah lisan. Okay, so di sebelah ni cikgu akan buat kaedah lisan dekat sebelah ni. Okay, so cikgu akan buat 3 tahap. Okay, kaedah lisan pula. Okay, so 3 tahap kaedah lisan. Okay, so kita akan buat begini, 3 tahap kaedah lisan. Okay, yang pertama iaitu kita akan buat, okay, pertama iaitu persediaan. Okay, persediaan kita akan buat apa? Okay, menentukan tokoh. Siapa yang kita nak tanya ni? Okay, menentukan tokoh, kemudian juga okay, perkara yang ditemubualkan, yang ditemubual, okay, dan juga ini kita kena tahu dulu. Okay, persediaan, menentukan tokoh dan juga perkara yang ditemubual. So ini dipanggil tahap apa ni? Ini lupa cikgu nak tulis. Tahap 1. Tahap 1 ke tahap pertama? Tahap pertama. Pertama. Okey, iaitu persediaan. Tahap pertama persediaan. Kemudian kita buat tahap kedua. Rakaman temubual. Tahap kedua, okey, kita akan buat rakaman temubual. Okey, so gitu. Okey, so tahap kedua rakaman temubual. Okey. Okey, iaitu apa yang kita buat? Iaitu tentang, okey, bila rakaman temubual ni apa yang kita kena buat iaitu okey, membuat persediaan. Okey, okey, membuat persediaan. Okey, sebelum temubual. Membuat persediaan. Okey, ataupun kita kata bukan mem lah
Kita ringkaskan. Jadi buat persediaan sebelum temu bual. Okey, kemudian yakinkan tokoh untuk beri kerjasama. Okey. Yakinkan tokoh untuk beri kerjasama. Okey, itu tahap kedua. Dan tahap ketiga kita akan buat di sini iaitu tahap ketiga iaitu kita akan buat memproses, maknanya memproses rakaman. Okey. Tahap ketiga memproses rakaman, di mana kita akan salin dan sunting rakaman, ya. Okey, menyalin dan sunting rakaman. Sunting ni maknanya edit lah. Okey. Edit, sunting dan kemudian simpan rakaman. Okey, simpan rakaman itu. Jadi kita ada 3 tahap kaedah lisan. Okey, iaitu kita akan buat kita akan buat kotakkan dia, tapi kita kotakkan dalam color lain lah pula. Okey, kita akan buat kotak dia begini, tahap pertama, kemudian tahap kedua, dan juga kita akan buat tahap ketiga. So, yang ini kita akan buat arrow ke bawah. Tahap pertama, kemudian kita akan buat yang ke bawah. Tahap kedua, sekejap. Okay, kita delete dulu. So, kita ambil yang besar, barulah kita draw dia. Okay. Ambil, besar now. Melampau sungguh kau ni. Okay, baik. Kita ambil yang kedua besar. Gitu. Okey. Baik, dan satu lagi kita akan buat di sini. Okey. So dia ada tahap pertama, okey. Tahap kedua dan tahap ketiga. Okey. Baik. So inilah 3 tahap kaedah lisan. Okey. Dan untuk kita buat untuk kaedah arkeologi, ya. Untuk kaedah arkeologi pula. Kaedah arkeologi cikgu buat di sebelah lah. Kan muat ke ni? Okey. Okey, so kita akan buat untuk kaedah arkeologi. So untuk kaedah arkeologi, kamu boleh gunakan ruangan di sebelah kanan ke atau sebelah bawah ke, kan? Ruangan yang masih kosong. Ruangan yang masih kosong, ya. Baik. So kita akan buat di sini. Okey, untuk kaedah arkeologi. Baik. Untuk kaedah arkeologi, kita akan buat kaedah arkeologi. So kita akan buat aktiviti gali cari. Okey. Aktiviti gali cari. So kita akan buat begini, ringkas-ringkas saja. Okey, so kita akan buat aktiviti gali cari gini. Baik. Alright, so kita akan buat dan kita akan kotakkan juga, dan kali ini kita kotak yang lain lah. Okay, cikgu bagi dia cun sikit. Okay, so dia gitu. Okay, kaedah arkeologi aktiviti gali cari. So, apakah dia punya step by step dia? Step by step dia iaitu pertama sekali kita akan buat iaitu perancangan grid. Perancangan grid. Okey. Iaitu perancangan grid. Okey, so apa kita akan buat iaitu peta. Okey, peta grid diberi nombor. Diberi nombor. So itu perancangan grid, ya.
diberi nombor apa cikgu? Nombor rujukan. Okey, nombor rujukan. Perancangan grid. Bila sebut grid je, kamu akan terbayang apa tahu? Grid tu maknanya kamu terbayang kotak-kotak tu ya. Kotak-kotak di atas tanah. Itu perancangan grid. Kemudian yang seterusnya iaitu kita akan buat iaitu menandakan tandakan kawasan. Tandakan kawasan berdasarkan plan. Kemudian seterusnya ekskavasi. 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 Maknanya ekskavasi ni gali carilah. Gali cari. Kemudian catatkan penemuan. So ini adalah perancangan grid, tandakan kawasan, kemudian mulakan ekskavasi, maknanya gali cari itu. So itu ekskavasi itu gali cari ya. Kemudian diteruskan pula dengan ini di aktiviti gali cari. So kita akan buat kotak-kotakkan dia. So kotak dia kita akan buat begini. Perancangan grid, kemudian tandakan kawasan, kemudian ekskavasi, gali cari. So yang ini kita juga akan buat, arrow. Perancangan grid, kenapa arrow dia color coklat? So kita buat arrow color merah. Arrow, kemudian juga kita arrowkan dia. Baik. Itulah dia. So dapat? Baik. So ini aktiviti gali cari. Perancangan aktiviti gali cari untuk kaedah arkeologi. So bila dah catatkan penemuan ni, apa dia buat cikgu? Dia akan bawa semua ini ke makmal kan? So dia akan bawa semua ini ke makmal. So di makmal apa dia buat? So kemudian daripada sini kita akan buat catatan di sini iaitu kejap. Kita akan buat di makmal. Di makmal. Apa yang dia buat kat makmal cikgu? So kita akan tuliskan kat sini. Dibawa ke makmal. Ataupun kita tulis di makmal lah. Di makmal ataupun lab. Di makmal apa yang dia orang buat. So di makmal ni kita akan buat kita buat. Baik. So di makmal kita akan buat yang mula-mula sekali iaitu dia akan buat pemunggahan dan pengisihan. Pemunggahan dan pengisihan, maknanya diasing-asingkan. Pengisihan. So yang ini di makmal ni cikgu buat dia punya flow Cikgu buat dia punya flow. Pemunggahan dan pengisihan. Kemudian seterusnya pembersihan sebelum dikaji. Kita tulis pembersihan sebelum dikaji. So itu step yang kedua. Kemudian kita pergi kepada step yang ketiga. Step yang ketiga iaitu pengkatalogan. Dia katalog. Katalog semua artifak itu. Pengkatalogan artifak dan so dan yang terakhir penganalisisan, maknanya analisis untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan artifak tersebut. Jadi
Ini dia punya flow dia. So flow dia kita boleh buat dalam bentuk bulatan lah. Okey, kita buat dalam bentuk bulatan. So kita buat pemunggahan dan pengisihan. Kemudian pembersihan sebelum dikaji. Kemudian pengkatalogan artifak. Dan yang terakhir dibuat analisis. So kita boleh buat dia punya arrow dia. Okey. So kita buat arrow. Okey. So kita akan buat arrow seperti ini. Kita akan buat begitu. Okey. Kemudian begitu. Okey, proses dia dan yang terakhir begitu. So inilah dia. Okey, iaitu kaedah arkeologi di mana selepas ekskavasi itu akan dia turun kepada di makmal ya. Daripada sini dia akan turun ke makmal. Okey. So di makmal tu akan pemunggahan, pembersihan sebelum dikaji, pengkatalogan artifak dan juga analisis. Okey. Baik, itu berkaitan dengan berkaitan dengan penganalisisan dalam sejarah. Okey, lepas ni kita nak buat tafsiran dalam sejarah dan kemudian kita buat kepentingan sejarah. Sikit je lagi. Okey. So kalau dah siap tulis dah . Okey, dah siap. Okey, so sekejap . Alright. Okey, so dah. Okey, Aira Batrisha dah. Alisha Dania dah. Yang lain dah. Sebab ada sebab cikgu nak padam ni, nak padam whiteboard ni. Sikit lagi. Okey, so nanti siapa yang bertugas hari ni untuk padam papan hitam? Siapa ya? Okey, Nisrina . Okey. Bukan. Siapa ya? Nisrina Damia. Okey, sila padam papan hitam. Okey. Padam papan hitam sekarang. Cikgu nak buat, nak teruskan lagi ni. Okey. Macam mana cikgu? Macam mana? Kamu onkan kamera, kemudian kamu buat macam ni. Gitu. Itu tanda papan hitam lah. Padam papan hitam. Boleh? Okey. So, okey. Itu nanti ni nak tanya ni, Safwan. Ni kenapa bilik kelas kita ni penuh dengan sampah ni? Safwan, banyak sampah tu sana. Tu sana tu, Safwan. Apa yang kamu buat ni, Safwan? Kan? Bukan hari ni kamu bertugas ke? Okey, Safwan sapu sekarang. Kamu ketua kebersihan. Apa-apa cikgu tanya kamu ketua kebersihan. Okey. Apa, Safwan? Takif tak buat kerja. Takif, kenapa kamu tak buat kerja? Cikgu ada air tumpah kat belakang kelas. Ni kerja. Siapa yang bawa air kat belakang kelas ni? Siapa yang bawa air kat belakang kelas ni? Ni mesti tak ada orang lain ni. Ini mesti kerja siapa ni? Yang selalu letak botol air kat belakang. Okey. So Naufal tak mengaku, bukan saya. Ni kalau ni okey,
Kalau tak pelajar-pelajar yang mula dengan huruf nama dia huruf N ni, ni mesti pelajar-pelajar yang bermula dengan huruf N. Baik mengaku cepat. Baik mengaku cepat. Baik mengaku cepat. Sebelum cikgu panggil pengawas untuk tulis nama. Baik. Cikgu saya nak pergi tandas. Sebenarnya saya yang buat. Alamak, Nur Alisha ni mengaku. Mengaku pun. Okey. Mengaku. Okey. Baik. Ada yang mengaku ya. Okey. Baik. Alisha Dania, kalau air tu tumpah, air kosong tak apa. Air kosong tak apa. Ini kamu ni bawa air Milo. Dalam Milo tu Milo tabur pula tu. Kan? Air Milo tabur kat atas Milo atas air Milo. Ush, kamu ni kan. Lain kali nak selamat, lain kali bawa air Milo tabur tu kan, bawa banyak sikit bagi kat kita orang ni. Baru boleh cover line sama-sama. Ini tak. Bawa untuk seorang aja. Okey. Baik. Baik. Okey, dah siap semua? Dah siap. Aduh, yai. Terbayang-bayang suasana di dalam kelas dulu kan. Semasa kamu darjah 6, darjah 5 dulu kan. Macam itulah suasana di dalam kelas kan. Kan. Ada je perbualan-perbualan macam tu. Air tumpah lah. Kemudian ada yang report, cikgu, kenapa? Dia ni buat saya. Cikgu, kenapa? Dia ni kacau saya, cikgu. Cikgu, kenapa? Dia ambil pembaris saya, cikgu. Okey, kau ingat lagi tak? Semuanya nak di-report ya. Semuanya nak report. Macam-macam. Okey, dah Dah. Dah siap belum? Kita tengok tadi. Okey, Naufal dah. Okey, Siti Hajar dah. Alisha dah. Aira dah. Okey. Takif pun dah. Isyani pun dah. Safwan pun dah. Okey. Baik. So kalau semua dah, kita akan Nur Ain Sabrina pun dah. Okey, baik. So kita akan teruskan untuk cikgu akan padam cikgu akan padam. Okey, baik. So sebelum itu okey, masalahnya duster ada dekat ni. Duster dekat Nisrina. Okey, Nisrina cuba padam. Okey, Nisrina padam okey, padam. Okey. Okey, bagus. Okey, terima kasih banyak Nisrina kerana telah padamkan. Okey. So Nisrina dah padamkan whiteboard. So sekarang kita akan teruskan dengan tafsiran. Okey dah. Okey. Tafsiran dalam sejarah. Okey. Baik. Baik. Tafsiran dalam sejarah. Okey, tafsiran dalam sejarah. Okey, so kita akan buat. Okey. Apa itu tafsiran sebenarnya? Okey. Tafsiran dalam sejarah ialah tentang mengulas. Okey, iaitu mengulas sesuatu fakta. Okey, fakta sejarah. Mengulas sesuatu fakta sejarah dan juga ianya berdasarkan sumber berkaitan. Okey, so cikgu akan buat begini. Okey, tafsiran dalam sejarah iaitu mengulas sesuatu fakta berdasarkan sumber berkaitan. So cikgu akan buat highlight kan dia. Okey, iaitu highlight dia begini. Tafsiran dalam sejarah. Kenapa color merah? Tak best lah color merah. Okey. So kita buat color kuning sikit. Gitu. Kamu pun boleh buat jugalah. Tafsiran dalam sejarah mengulas sesuatu fakta berdasarkan sumber berkaitan. Baik.
Soalan seterusnya ataupun kita nak buat fakta seterusnya. Okey. Okey, perbezaan tafsiran. Okey, perbezaan tafsiran. So kenapa wujud? Perbezaan tafsiran wujud. Sebab apa? Sebab pertama, okey, pemilihan sumber. Okey, yang pelbagai. Okey. Okey, so cikgu akan cuba untuk jarakkan sikit supaya kamu ingat. Pemilihan sumber yang pelbagai. Cantik-cantik ya. Jap. Okey. Perbezaan tafsiran wujud kerana pemilihan sumber yang pelbagai. Kemudian juga seterusnya iaitu perbezaan pandangan. Okey, perbezaan pandangan dan kemudian perbezaan ideologi dan juga tujuan penulisan. Okey. So itu dia. Perbezaan tafsiran wujud sebab apa? So yang ini pun cikgu akan highlightkan juga. Okey, perbezaan tafsiran wujud. Sebab apa? Pemilihan sumber yang pelbagai, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi dan juga tujuan penulisan. Okey. Jadi, so kita boleh buat seterusnya iaitu apa kepentingan tafsiran ini? Okey. Okey, kepentingan. Kepentingan, ingat kepentingan bermaksud kebaikan ataupun faedah, the benefit of tafsiran. Kepentingan tafsiran. So kepentingan tafsiran tu untuk apa? Okey, iaitu galakkan galakkan guna pelbagai sumber. Jadi ini menggalakkan kalau kita nak tafsir sesuatu itu, kita akan gunakan banyak sumber. So itu bagus. Jadi itu bagus. Kemudian menilai sesuatu dari sudut berbeza. Dari sudut berbeza. Dan juga satu lagi, kenapa penting tafsiran ini adalah supaya dapat berfikiran terbuka. Berfikiran terbuka dan kritis. Kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa menggunakan pelbagai sumber. So itu kepentingan tafsiran. Kepentingan tafsiran. Baik. Ini tafsiran dalam sejarah. Mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber berkaitan. Perbezaan tafsiran ini wujud sebab apa? Pemilihan sumber yang pelbagai, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi, tujuan penulisan. Dan kenapa tafsiran ini penting? Supaya dapat galakkan guna pelbagai sumber, menilai sesuatu dari sudut berbeza, dan berfikiran terbuka dan kritis. Contohnya cikgu, contoh tafsiran. So kita akan buat contoh tafsiran ataupun kita kata contoh tafsiran. Contoh tafsiran dalam sejarah. Contoh tafsiran dalam sejarah. Kita kata Tok Janggut. Tok Janggut. Kita kata bahawa Tok Janggut ni sebenarnya kita kata bahawa Tok Janggut ni kita kata sebagai seorang pahlawan. Iaitu kita kata bahawa Tok Janggut ialah tokoh yang berjuang menentang British. Menentang British. So itu kita kata itu daripada siapa? Daripada
daripada sejarawan Malaysia ataupun sejarawan tempatan. Okey, daripada sejarawan tempatan. Tapi kalau daripada sudut British, okey, kalau kita tengok daripada sudut British Tok Janggut tokoh yang berjuang menentang British. Tapi Tok Janggut juga maknanya benda yang sama. Okey, Tok Janggut sebenarnya adalah dianggap sebagai pemberontak. Pemberontak oleh siapa? Oleh oleh pengkaji barat ataupun sejarawan barat. Okey. Jadi ini wujud perbezaan, kita kata sebagai perbezaan pandangan, perbezaan tafsiran. Okey, kejap. Cikgu akan buat highlight kan. Okey, contoh tafsiran sekejap. Okey, contoh tafsiran dalam sejarah. So, ini adalah Tok Janggut. Okey, cikgu buat kotak kat sini. Okey, Tok Janggut tokoh yang berjuang menentang British. Tetapi Tok Janggut juga dianggap sebagai pemberontak oleh sejarawan barat. Maknanya watak yang sama tetapi dianggap berbeza. Kenapa dianggap berbeza? Oleh orang-orang yang berbeza. Nampak tak? Okey. Orang-orang yang berbeza. So itu contoh tafsiran dalam sejarah. Okey. So itu berkaitan dengan tafsiran sejarah dan okey. Kita nak buat iaitu satu subtopik yang terakhir last sekali. Kepentingan mempelajari sejarah. Okey, kepada yang dah boleh tulis dah ya. Kepada yang dah boleh tulis dah. Okey. Yang dah tulis dah, yang dah sini dah Okey, Siti Hajar dah. Yang lain? Dah susah. Wakasa tenang tak. Yuku yukai mo konota. Cikgu belanja satu lagu cikgu. Itulah lagu dia. Ai negota. Okonoka uashuta. Gaban. Abayuna minta gaban. Itu lagu gaban kan? Lagu kelas kita tadi. Belanja satu lagu ya. Lagu kita dah nak siap dah ni. Lagu kelas. Lagu kelas. Memang nanti nak buat video klip sekali. Dia macam alang-alang buat betul-betul kan. Naufal. Kamu duduk mana Naufal? Saya duduk Bangi ke? Duduk Bangi. Jap Naufal. Abang kamu nakib ke? Nakib form apa? Form 4. Tahun ni form 5. Okey. Nakib tu. Nakib yang banyak main game tu Kantoi. Okey. Tapi abang kamu tu memang keyakinan yang tinggi sebab dia selalu kata bahawa apa tahu? Dia selalu kata bahawa semua perempuan nak dia. Uish. Semua perempuan nak dia. Oh, yakin betul dia tu. Kan? Apa dengan parangai? Dah tak baik. Astaghfirullahaladzim. Okey. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kita pula mengumpat pula dia kan. Astaghfirullahaladzim. Okey. Baik.
Cerita sini habis sini. Cerita sini habis sini kau. Okey. Baik. So, okey, kita nak sambung iaitu tentang subtopik yang terakhir untuk kita buat nota hari ini iaitu tentang iaitu tentang kepentingan mempelajari sejarah. Tapi kali ni cikgu rasa cikgu nak buat kat tengah-tengah sikitlah. Okey. So kepentingan mempelajari sejarah. So kita akan buat begini Okey, apa pula pen kuning pula ni. Okey, baik. So kita akan buat kepentingan mempelajari apa meme pula. Okey, mempelajari sejarah. Okey. So kita akan buat kepentingan mempelajari sejarah. Baik. Kepentingan mempelajari sejarah. Yang pertama sekali iaitu kita akan buat daripada atas. Okey. Iaitu kita akan buat iaitu kita dapat pertama. Okey. Satu, mengenal asal usul. Kan. Jadi dengan asal usul tu kita dapat dapat apa? Dapat fahami apa adat budaya. Okey. So itu penting. Ini kadang-kadang kan macam kamu tahu tak macam British. British tu sebab dia tak faham, dia tak belajar sejarah, maka dia datang ke tanah Melayu kemudian dia masuk rumah orang Melayu tanpa membuka kasut. Masuk rumah orang pakai kasut. Memang nak kena maki ya. Kan? Jadi sebab apa dia berlaku begitu? Kerana dia tidak mengenal asal usul dan tak mempelajari. Yang kedua iaitu tentang mengambil iktibar. Kita tahu kan iktibar tu apa? Iktibar tu adalah pengajaran. Iaitu pengajaran. Untuk apa? Supaya tidak berulang. So itu mengambil iktibar pengajaran supaya tidak berulang, tu yang kedua. Okey. Macam mana cikgu buat ni? Okey, dia macam ni. Okey, cikgu buat begini, kepentingan mempelajari sejarah. Kemudian cikgu akan buat bulat-bulat. So bulat-bulat tu di sini. Pertama, mengenal asal usul, fahami dan adab budaya. Kemudian mengambil iktibar pengajaran supaya tidak berulang. Okey. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita buat di bawah ni yang ketiga iaitu memupuk patriotisme. Iaitu apa itu patriotisme? Iaitu rasa cinta akan negara. Rasa cinta akan negara. Memupuk patriotisme. So kita boleh juga kita buat kita drawkan bulat ini. So kita buat macam ni. Memupuk patriotisme, rasa cinta akan negara. Kemudian yang keempat, yang keempat, iaitu empat. Pula merah, hitam. Empat iaitu mengukuhkan ataupun kukuhkan perpaduan. So dapat kukuhkan perpaduan. Nak buat kat mana ni? Kat sini. Kukuhkan perpaduan. Apa yang kita nak buat kat sini iaitu so dengan pengetahuan ini, kukuhkan perpaduan, kita dapat apa? Dapat hormat, menghormati. Menghormati. Sesama kaum. So kita dapat kukuhkan perpaduan. So kemudian juga
So kita pun kita buatlah bulatan dia, kukuhkan perpaduan. Dan kemudian yang kelima kat sini, kita nak buat apa? Iaitu yang kelima, membangunkan dengan kepentingan sejarah dapat membangunkan negara dan bangsa. Okey, negara dan bangsa. Kerana apa? Kerana kita dengan sejarah kita dapat memahami budaya dulu dan kini. Maknanya kita dapat memahami budaya dulu dan kini. So dengan memahami budaya dulu dan kini, maka kita dapat membangunkan negara kita. Kerana kita tahu orang dulu hidup macam mana, orang sekarang hidup macam mana. Jadi kita boleh perbaikinya. Jadi kita dapat membangunkan negara dan bangsa. Kerana kita dapat memahami budaya dulu dan kini. Dan yang terakhir, yang keenam, kita dapat yang keenam di sinilah. 6. Dapat mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah. Kemahiran pemikiran sejarah. Mengaplikasi kemahiran sejarah. Kerana kita dapat meningkatkan dapat tingkatkan pemikiran kritis. Pemikiran kritis dan analitis. So maknanya kita akan terus berfikir dan berfikir kan. Jadi ini yang kita nak buat, iaitu mengaplikasi kemahiran pemikiran secara kritis dan analitis. So daripada tengah-tengah tu kita boleh buat arrow dia. Begini. So kita boleh buat arrow dia begini. Kepentingan mempelajari sejarah. Lama. Macam. Cantik tak? Okey. Jadi dengan nota terakhir ini, maka kita telah berjaya untuk buat semua nota untuk bab 1 sejarah tingkatan 1. Habis bab 1. Okey. Okey, kalau dah siap tulis dah Okey, dah siap. Okey. Belum lagi? Take your time. Tak apa, tak apa. Buat. Cikgu tahu ramai yang belum siap. Buat. Okey, Siti Hajar pun dah siap.
Hmm. Okey, Saufan pun dah. Okey, Darin Insyira pun dan. Okey, Takif pun dah. Okey. Okey. Okey, dah tulis dah Okey. Okey, siapa yang dah? Kita tengok Siti Hajar, Isyani, Safwan, Darin, Takif. Okey, dah siap semua? Boleh cikgu padam sekarang? Dah. Dah boleh cikgu padam? Boleh Okey, so kalau begitu kita akan padamkan dan kita akan okey. Baik. Okey. So bermakna hari ini alhamdulillah kita telah buat semua nota berkaitan dengan sejarah bab 1 tingkatan 1. Okey, jadi bermula pada hujung minggu ini, pada hari Ahad seperti biasa kita akan mulakan bab yang kedua iaitu zaman air batu ataupun Ice Age. Okey. Adakah ada kaitan dengan filem Ice Age? Kemungkinannya ada. Kemungkinannya ada, iaitu ada kaitan dengan filem Ice Age itu nanti. Jadi, kita tak sabar lagi untuk belajar tentang Ice Age pada hujung minggu hadapan. Dan hari ini kita pun dah habis. Dah habis semuanya berkaitan nota. Apa yang kita nak buat lagi? Dua perkara yang tak buat lagi. Cikgu tak buat dua perkara lagi. Yang pertama iaitu cikgu belum report dalam MySejahtera untuk
RTK test yang mana cikgu telah pun negatif.